Bismillahirrahmanirrahim. Serangan pasukan pertama. Hari ini kita baca kisah panjang sikit. Kisah serangan pertama terhadap orang murtad. Pasukan pertama. Panglima tertinggi iaitu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu mengetuai pasukan bagi memerangi golongan murtad. Khalid radhiyallahu anhu supaya memerangi pengikut Talihah Al-Asadi dalam kalangan kabilah Bani Asad dan kabilah lain yang mempunyai pengikut yang sangat besar. Jumlahnya puluh ribu. Amat pada tentera dia. Talihah Al-Asadi, dia mengaku jadi Nabi. Bani Asad. Asad ni makna singa. Singa ni binatang paling baik kan lah. Kabilah yang paling samsing. Bani Asad. Dan kabilah lain terpengaruh dengan dia. Talihah merupakan seorang ahli tilik nasib. Ahli tilik nasib, ahli nujum. Tidak nasibnya sendiri. Kita tengok nasib orang dia. Nasib dia pun tak tahu. Penyair, seorang penyair, ahli pidato, orang pandai bersyarah. Pemimpin kabilah dan berpengalaman dalam peperangan, bijak berperang. Dia pernah memimpin rombongan kaumnya menemui Rasulullah SAW dan berpura-pura menganut Islam dengan memberikan harapan secara bohong bahawa di belakangnya terdapat jumlah yang ramai lagi akan mengikutinya memeluk Islam. Mengadak Nabi masuk Islam. Pura-pura. Beritahu ke Nabi, kacik Nabi. Dia ada pengikut yang ramai. Allah SWT mendedahkan pembohongannya dengan datangnya wahyu daripada malaikat Jibril. Tunggu ayat. Beritahu ke Nabi. Firman Allah Ta'ala. Yamununa alaika an aslamu. Qul la tamunnu alaya islamakum. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka mengira dirinya berbudi kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab mereka telah Islam, tidak melawan dan tidak menentang. Katakanlah kepada mereka, janganlah kamu sekalian mengira keislaman kamu sekalian itu sebagai budi kepadaku, kepada Muhammad. Bahkan kalaulah sah dakwaan kalian itu sekalipun, maka Allah jualah yang berhak membangkitkan budinya kepada kamu kalian. Kerana dialah yang memimpin kamu sekalian kepada iman yang kamu sekalian dakwakan itu. Kalau betul kalian orang-orang yang benar pengakuan imannya sesuai pada Allah. Itu ayat Quran. Beritahu ke Nabi, dia mengaku dia ni Islam, sungguh, wahai Muhammad, Islam sungguh ni Tuhan tahu. Sungguh Tuhan. Setelah pulang ke kampungnya, dia secara tiba-tiba telah murtad dan mengaku dirinya menjadi Nabi yang menerima wahyu daripada Tuhan. Ramai dalam kalangan orang awam menjadi pengikutnya. Balik kampung mengaku dia pula Nabi. Dan orang ramai ikut dia. Sama ada takut atau sebagainya. Walhal ia berlaku ataupun dia pandai bercakap. Terpengaruh. Walhal ia berlaku secara kebetulan. Ketika pengikutnya mengalami masalah ketiadaan air. Yang lazim berlaku di padang pasir. Ketika dia membaca menteranya, menjampinya. Lalu dikatakan kononnya wahyu. Maka diperintahkan pada pengikut supaya mengikutnya ke arah kawasan yang berair. Tiba-tiba mereka menemui sumber air. Selain itu, Talihah juga membawa ajaran baru yang menghapuskan amalan sujud dalam semayang. Semayang tak payah sujud. Caca sama tak payah sujud. Rokok tadi. Dia bawa ajaran baru. Tak ada sujud. Rokok dia. Ataupun rokok dia, ikutlah. Mudah. Potong semayang tu. Pegangan.
Ada jenis hak malah ni, no sangatlah. Sebelum wafat, dahulu Rasulullah SAW menghantar bala tentera yang dipimpin oleh Dirar bin Al-Azwar Al-Asadi supaya memeranginya. Jumlah pengikut Tulaihah semakin besar. Apabila kabilah-kabilah lain yang berjaya dipengaruhi, maka tentera Dirar radhiyallahu anhu yang kecil tidak sepadan menghadapinya. Lalu mereka pulang ke Madinah dan Rasulullah pun wafat. Ramai sangat pengikut dia. Dirar Al-Asadi, kabilah dia juga. Tapi yang setia. Sahabat Nabi. Dirar bin Azwar Al-Asadi. Memimpin tentera. Tentera dia tak ramai. Pengikut saya ni ramai, besar. Kabilah lain ikut. Menyebabkan Dirar berundur. Minta bantuan. Sampai Madinah, Nabi wafat. Nabi mati. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menghantar Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dengan amanat memberikan semangat. Lalu terus Nabi Abu Bakar yang jadi khalifah. Tentera Khalid bin Walid radhiyallahu anhu Panglima Tertinggi pimpin tentera memerangi pasukan murtad yang besar ini. Abu Bakar berucap pada Khalid, "Ni'ma Abdullah wa akhul ashirati Khalid bin Al-Walid, sayfun min suyufillah, sallahu Allah ala al-kuffar wal munafiqin." Kata Abu Bakar. Semangat Khalid. Sebaik-baik hamba Allah dan ahli keluargaku, ahli keluarga yang terbaik ialah Khalid bin Al-Walid. Beliau adalah salah satu pedang daripada pedang-pedang Allah yang Allah hunuskan kepada mereka yang kafir dan munafik. Pedang Allah ni Nabi beri gelaran. Ada dia. Peristiwa Mu'tah, perang Mu'tah yang terkenal. Nabi wasiat supaya 3 panglima mengpadai tentera memerangi Rom. Tentera Islam sikit jumlahnya. Tentera Rom puluh ribu. 3 orang. Nabi kata Zaid bin Harithah. Mati Zaid. Ja'far bin Abi Talib. Mati Ja'far. Abdullah bin Rawaha. 3 panglima. Ini Nabi lantik. Berperang. Tentera terlalu ramai. Musuh Rom. Tiba-tiba. Zaid bin Harithah. Syahid. Mati. Mati Ja'far bin Abi Talib. Kisah yang terkenal. Di Jordan berlaku ini. Abdullah bin Rawaha. Mati. Tak ada ketua dah. Nabi lantik 3 orang je. Lalu, tampil seorang pegang bendera. Suruh Khalid bin Walid yang ada sama menjadi panglima. Orang suruh dia, dia pun terus. Dan dia seorang yang pintar berperang, pandai berperang. Dia atur strategi, atur taktik, berpasukan, buat pasukan-pasukan yang banyak, menyerang secara gelombang macam ombak. Yang belakang tu lari kuda di belakang, debu naik. Kemudian yang pasukan ni pula bertalu-talu bergelir menyerang, menyebabkan Rom takut. Dia ingat ke siapa bantuan. Padahal tentera tula je. Rom berundur. Berundur dan Khalid pun balik. Balik ke Madinah. Menyelamatkan tentera Islam. Bila balik orang tagur dia. Pasal apa mau lari? Nabi kata bukan lari. Nabi kata berundur sebagai taktik peperangan. Dibenarkan oleh Allah. Tak apa. Ini seorang yang pintar. Ahli perang yang dikaji oleh orang barat sampai hari ini. Dia pandai berperang. Dan Abu Bakar lantik dia jadi panglima tertinggi tentera Islam semuanya untuk memerangi pasukan yang murtad. Dan pasukan pertama dia sendiri pimpin serang Tulaihah. Sebelum tentera Islam tiba, seorang sahabat yang ulung iaitu Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu daripada kalangan kabilah Tai. Apabila mengetahui bahawa kabilahnya juga terpengaruh dengan Tulaihah, Adi diizinkan pulang untuk memujuk kaumnya agar kembali beriman. Dalam hadis yang terkenal, Adi bin Hatim, seorang yang alim, Kristian, masuk Islam, yang Nabi puji dia, kisahnya yang terkenal itu, dia duduk di Madinah, dia dapat tahu kabilah dia murtad juga. Jadi, Abu Bakar suruh dia balik. Pujuk kabilah dia. Dia orang yang berpengaruh. Pujuk kabilah dia. Usaha Adi tersebut
berhasil kejayaan sehingga berjaya mengumpulkan bala tentera yang besar daripada kaumnya dengan lengkap bersenjata beserta kenderaan kuda dan unta berjumlah 1,000 orang anggota, maka Adi telah berjasa besar kepada Islam dan kaumnya sendiri. Adi bin Hatim berjaya pujuk kaum dia, 1,000 bala tentera dia bentuk. Dengan lengkap senjata, dengan kenderaan unta dan kuda. Kenderaan mana dulu lah. Khalid radhiyallahu anhu kemudiannya menghantar 2 orang peninjau, iaitu Ukashah bin Mihsan dan Sabit bin Aqram radhiyallahu anhu. Sehingga mereka berdua berjaya membunuh anak saudara Tulaihah yang bernama Hibal. Apabila Tulaihah menemui mayat Hibal, dia dan pembantunya berjaya mengejar 2 orang sahabat itu, lalu berjaya dibunuhnya. Maka kedua orang sahabat itu pun gugur syahid. Khalid hantar 2 orang peninjau, iaitulah Ukashah bin Mihsan dan Sabit bin Aqram radhiyallahu anhuma, supaya meninjau. Dia berjaya bunuh anak saudara pada Tulaihah. Dia bunuh. Tulaihah sedar anak saya dia kena bunuh, lalu kejar 2 orang ni, dan 2 orang ni mati syahid, dibunuh. Mati. Ukashah ialah sahabat yang disebut oleh Muhammad SAW sebagai salah seorang ahli syurga melalui hadis. Ukashah ni seorang sahabat yang disebut dengan hadis. Nabi kata masuk syurga. Hadis yang terkenal. Orang kata suruh baca doa Ukashah, doa Ukashah. Baca doa dia tapi nakut pahit. Duk baca doa Ukashah bukan main. Sampai lebu kita. Tapi nakut pahit sokong lawan Islam. Baca doa madak apa? Ini tak ada guna. Ukashah ni masuk syurga tidak ada hadis. Haddatsana Ibnu Abbas qala sallam uridat alayya al-umam faj'ala an-nabiyyu wan-nabiyyani yamurruna ma'ahum ar-rahtu wan-nabiyyu laysa ma'ahu ahad hatta rufa'a li sawadun 'azim qultu ma hadha ummati hadhihi qila hadha Musa wa qaumuh. Hadis Isra Mi'raj telah diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma SAW pernah bersabda, pernah dipamerkan kepadaku kalangan umat-umat terdahulu, zaman dahulu, terdapat kalangan mereka seorang nabi dan ada 2 orang nabi yang berjalan dengan diikuti oleh beberapa kumpulan. Bahkan ada nabi yang berseorangan, tiada bersamanya walaupun seorang pengikut. Sehinggalah aku bertemu dengan sekumpulan manusia yang sangat ramai. Aku bertanya, apakah ini? Adakah mereka ini umatku? Maka ada yang menjawab, itulah Musa bersama kaumnya. Malam Isra Mi'raj terkenal. Nabi berjalan Isra Mi'raj tu, tengok ada Nabi jalan seorang. Tak ada orang ikut. Dia seorang dia, tak ada orang ikut dia. Ada Nabi 2-3 orang. Ada Nabi sedikit je. Ada Nabi biasa je. Tak ramai mana. Tiba-tiba ada seorang Nabi, ramai orang ikut. Nabi tanya, ini umat aku ke? Malaikat kata, tak, ini Nabi Musa. Dengan pengikut dia. Qilan zur ilal ufuq. Fa'idha sawadun yamna'ul ufuq. Thumma qiladi. Unzur hahuna wa hahuna. Fi afaqis sama. Fa'idha sawadun qalmal al ufuq. Qila hadhi ummatuka. Idkhulul jannata min haula'i 70,000 bighairi hisab. Lalu diberitahu pula kepadaku, lihatlah ke ufuk sana. Ternyata di sana terdapat kumpulan umat yang lebih ramai sehingga memenuhi ufuk sayup mata memandang. Kemudian diberitahukan kepadaku, lihatlah ke sana, dan aku ke sana, iaitu di ufuk lain. Ternyata di sana telah dipenuhi dengan kumpulan manusia yang ramai. Kemudian diberitahu kepadaku, itulah umatmu, 70,000 orang daripada kalangan mereka masuk syurga tanpa hisab. Malam Isra Mi'raj. Umatmu ramai lagi, wahai Muhammad. Keliling penuh dunia. Kerana Nabi ini untuk seluruh manusia. Ramai umat dia. Dalam ramai-ramai tu 70,000 orang masuk syurga dengan tiada hisab. Mudah. Thumma dakhala wa lam yubayyin lahum wa afada al-qawm
wa qalu nahnu alladhina amanna billah wattaba'na rasulah fanahnu hum awladuna alladhina wulidu fil Islam fa inna wulidna fil jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW memasuki ke rumahnya. Nabi balik ke rumah dia dekat dengan masjid. Dan tanpa memberikan penjelasan kepada para sahabat, tak beritahu siapa masuk syurga tiada hisab itu. Maka para sahabat pun membicarakan tentang hal tersebut, cakap sama-sama mereka. Lalu mereka berkata, kita adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mungkin kelompok tersebut ialah kita semua ataupun anak-anak kita yang dilahirkan dalam keadaan Islam, sedangkan kita semua dilahirkan pada zaman jahiliah. Cakap sama-sama dia, boleh jadi kita aku. Waktu 2000 tu masuk surga tiada hisab tu. Boleh jadi. Boleh jadi anak-anak kita hak Islam lalu. Kita daripada kafir. Dia buat sama-sama dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam humul ladzina la yastarkhuna wa la yatatayyaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka hal tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Lantah baginda keluar dan bersabda, kelompok manusia itu merupakan kalangan mereka yang tidak mempercayai kepada jampi serampah yang mengarut. Tak percaya kepada jampi mengarut. Tak percaya. Jampi mengarut, dia tak percaya. Jampi Quran tak apa. Tak pernah meramal nasib. Tak tanya Tok Nujum. Dan tidak boleh melakukan terapi dengan menampilkan besi panas pada bahagian sakit. Dengan sebab benda ni tuah ni. Tak percaya. Bahkan mereka sebenarnya hanyalah bertawakal kepada Allah. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah masuk surga yang tiada hisab. Faqala Ukasyah bin Mihsan, aminhum ana ya Rasulullah? Qala na'am. Faqama akhar. Faqala aminhum ana? Qala sabaqaka Ukasyah. Tiba-tiba Ukasyah bertanya. Ukasyah bertanya. Ini cerita lain, sampingan. Dalam majlis. Ukasyah kata, adakah aku juga termasuk dalam kalangan mereka, wahai Rasulullah? Saya termasuk ke? 70,000 yang tak ada hisab itu. Baginda Nazam bersabda, ya. Nabi kata, ya, kamu termasuk. Boleh kamu Ukasyah. Masuk juga nanti ada hisab. Selanjutnya ada seorang sahabat yang lain berdiri dan berkata, adakah aku juga termasuk dalam kalangan mereka? Saya sudah masuk dah. Masuk juga. Sabda Salam, Ukasyah telah mendahului ilmunya, pitah dia Ukasyah dah. Nabi kata, dan kau Ukasyah dulu. Dan Ukasyahnya maju surga nanti ada hisab. Rupanya mati syahid. Mati dalam perjuangan, bukan mati baca doa tu, nakut baik dah. Ni baca doa, sampai lebu kita nak jadi macam Ukasyah. Tak jadilah. Mesti berjuang sehingga mati menegakkan Islam. Macam Ukasyah. Masuk syurga nanti ada hisab. 2 orang pula tu. Pergi 2 orang lawan musuhnya, kejar ada musuh. 2 orang ni mati syahid. Ukasyah dapat kelebihan. Kedua-dua orang sahabat yang syahid itu merupakan pahlawan Islam yang terbilang. Kematian mereka telah menggemparkan tentera Islam. Bila dengar 2 orang ni mati, orang lain pun naik panah. Askar-askar Islam pun naik semangat. Maka Khalid radhiyallahu anhu dengan segera mengarahkan serangan terbuka ke arah pada tentera Tulaihah yang besar itu. Khalid, orang tengah panah ni, terus pentak serang. Lalu tentera Islam menyerang. Terbuka. Sekarang terbuka terus. Apabila pertolongan Allah semakin nyata akan memberikan kemenangan kepada tentera Islam, maka tentera Tulaihah mula berlaku perpecahan. Tentera Islam berjaya menggempur tentera Tulaihah, menyebabkan berpecah tentera dia. Bibit perpecahan itu bermula dengan seorang pemimpin kabilah yang bernama Uyainah bin Hisn. Pemimpin kabilah yang ikut Tulaihah, kafir, murtad. Nama Uyainah bin Hisn bersama dengan jumlah 10,000 tentera. Bawa dia 10,000 tentera. Kalau satu pasukan 10,000, maknanya kalau 10, 100,000 lah. Besar tenteranya, bukan bangan. Tentera Khalid tak siapa. Ni kali ganda.
Bila tengok berpecah ni, bersama dengan jumlah 10,000 orang tentera, Uyainah bertanyakan Talihah, aja'aka Jibril? Uyainah tanya Talihah, mengaku jadi Nabi tadi. Adakah malaikat Jibril sudah datang membawa wahyu kepadamu? Macam mana tentera kita kena serang ni? Jibril mari tak? Tanya Talihah, mengaku jadi Nabi. Jibril mari tak? Talihah menjawab, la, bayar jamu payuqatil. Belum lagi. Dia kata Jibril tak sampai lagi. Tak sampai lagi Jibril. Kemudian Uyainah kembali bertempur dan kembali lagi bertemu Talihah. Lalu dia bertanya lagi dengan soalan yang sama. Tanya pula, Jibril mari tak lagi? Tanya Talihah. Dan mengaku jadi Nabi sangat. Talihah masih memberi jawapan yang sama. Maka dia tanya untuk kali ketiga, hal ja'aka Jibril? Tanya 3 kali, Jibril mari tak? Adakah malaikat Jibril datang membawa wahyu kepadamu? Akhirnya Talihah menjawab, ya mari dah. Mari dah, dia pelawak. Ya, sudah itu perolehi wahyu. Mari dah. Tanya Uyainah, fama khalu laka? Jibril kata, apa benda kamu? Apa yang dikatakannya kepadamu? Kata apa? Jawab Talihah, qala li inna laka raha karahahu wa hadithan la tansahu. Dia bersajuk, pandai sajuk. Inna laka rahahu wa hadithan tansahu. Dia berkata kepadaku, pusingan akan berlaku kepadamu, akan berlakunya peristiwa yang tidak akan dilupakan. Dia kata itu ke aku, kata dia. Dia pelawak. Talihah Uyainah menjawab, azunnu an qad alima Allah sayakunu laka hadithun la tansahu. Ya, aku menyangka bahawa Allah telah mengetahui akan peristiwa yang tidak akan dilupakan. Akan berlaku peristiwa tidak dilupakan. Kata Uyainah, dia berpaling ke arah pengikutnya seraya berkata, ya Bani Fararah, insarifu fa innahu kadzab. Wahai Bani Fararah, keluarku, mari kita semua berundur dan berpaling daripada mengikuti Talihah, kerana sesungguhnya dia seorang pembohong. Ini pelawak. Lalu pusing 10,000 tentera. Berpaling tak ikut Talihah. Pengunduran Uyainah bersama kabilahnya menyebabkan tentera Talihah lari bertempiaran. Adapun Talihah pula berjaya melarikan diri bersama isterinya dan mengarahkan pengikutnya berundur. Bila Uyainah 10,000 tentera lagi, ini tentera yang kuat. Talihah pun berundur. Bawa bini dia, pokok dia. Talihah melarikan diri sehingga tiba di negeri Syam, Syria. Akhirnya dia kembali bertaubat dan memeluk Islam. Akhirnya dia bertaubat. Dia lari ke Syam, lepas tu dia masuk Islam. Dia bertaubat, masuk Islam. Dia pernah datang menunaikan umrah dan melalui Madinah. Lalu dikatakan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, dia bertaubat daripada Syam, dia mari lalu ke Madinah buat umrah. Buat umrah dah. Bertaubat buat umrah dah. Lalu orang beritahu Bakar, hadza Talihah. Inilah dia Talihah. Orang kenal kepada Abu Bakar, ni dia Talihah ni. Pada yang mengaku jadi Nabi. Khalifah Abu Bakar menjawab, radhiyallahu anhu menjawab, ma asa'u bihi qad aslama. Apa lagi yang hendak dilakukan terhadapnya? Biarkanlah kerana dia sudah masuk Islam. Tujuan royak dia nak sepetam. Royak kau Bakar. Itu Talihah tu. Serigak lah. Bakar kata, bolehlah dia masuk Islam dah. Tak boleh dah. Dia masuk Islam. Dia bertaubat. Tak boleh nak buat apalah. Ternyata keikhlasan Talihah kembali kepada Islam disebabkan perasaan malu akan kesalahan yang dilakukannya, sehingga kan dia muncul di tengah-tengah khalayak dan menunjukkan amal yang baik. Apabila Khalifah Umar radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah selepas Abu Bakar wafat, dia datang untuk berbaiat. Bila Abu Bakar mati, dia mari pula temu Sayyidina Umar nak berbaiat pada Sayyidina Umar, nak berbaiat. Akhirnya pada bila
yang menjadi pengikut tolehah menyerahkan diri dan bertaubat kembali semula kepada Islam. Mereka membuat pengakuan. Buat pengakuan depan kawan. Nadkhulu fi ma kharajna minhu wa nu'minu billahi wa rasulih wa nusallimu li hukmihi fi amwalina wa anfusina. Kami masuk semula kepada agama yang kami pernah tinggalkan. Kami mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kami menyerah diri kepada hukumnya yang berkait dengan harta dan diri kami. Kami masuk Islam. Sanggup keluar zakat. Jadi orang Islam. Mengaku dah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu meminta mereka berbai'ah. Khalid boleh minta puak-puak ni berbai'ah. Alaikum ahdullahi wa mithaquh. La tu'minunna billahi wa rasulih. Wa la tuqimunna as-salah. Wa la tu'tunna az-zakah. Wa tubaya'una ala dhalik abna'akum wa nisa'akum. Kamu sekalian diperintahkan supaya menunaikan janji dan kesetiaan kepada Allah, beriman kepadanya dan Rasulnya, diwajibkan agama, mendirikan sembahyang, kena sembahyang, dan menunaikan zakat. Perjanjian taat setia yang sama ke atas anak-anak dan isteri-isteri kamu sekalian. Suruh bayar. Bala tentera pimpinan Khalid radhiyallahu anhu terus memburu bagi kumpulan murtad yang melarikan diri. Di antara kumpulan ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Ummu Ziman binti Malik. Dia ialah seorang wanita yang pernah masuk Islam bersama Rasulullah dan tinggal bersama Ummu Mu'minah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi setelah bersama kaumnya, dia ikut sama murtad daripada Islam. Ini hak puang pula. Murtad juga. Padahal jadi anak akak Siti Aisyah. Bukan barang. Anak akak bini Nabi. Murtad. Jangan pelik lah. Kalau berlaku zaman sekarang, kita tengok orang ni jauh. Lepas tu saya cabut nyacam. Jangan pelik, jangan pelik. Tengok upuk, cabut nyacam. Macam lembu lah, tengok upuk. Tengok upuk hijau molek, lopak. Cabut nyacam. Berlaku. Dia memimpin kaumnya untuk berperang menentang tentera Islam. Dengan menunggang unta pusaka yang dianggapnya keramat. Khalid radhiyallahu anhu mengarahkan bala tentera Islam mengepungnya dengan menggempur kawalan musuh yang ketat. Akhirnya dia ditewaskan bersama 100 orang pengawal yang setia bersamanya. Adapun Uyainah bin Hisan masih tergolong sebagai mu'allaf yang diberikan zakat pada zaman Rasulullah. Dia bersama 10,000 orang tentera berjaya ditawan. Khalid radhiyallahu menghantar Uyainah ke Madinah dalam keadaan tangannya diikat. Uyainah bin Hisan, orang yang paling tadah tadi, dia paling tadah saja. Tak tahu dia masuk Islam ke tak. Lalu Khalid ikat tangan dia. Dengan tawanan-tawanan dia dihantar ke Madinah. Kanak-kanak Madinah menyorok ke arahnya dan berkata, "Ay aduwullah, irtadta anil Islam." Bila sampai di Madinah, budak-budak sorok. Budak-budak punya suka sorok. Zaman dulu gitu juga. Budak-budak kuat ni sorok. Tengok popok murtad ni, "Wahai musuh Allah, kamu telah murtad daripada agama Islam." Uyainah menjawab, "Wallahi ma kuntu amantu qattu." Demi Allah, aku tidak beriman. Walau sekelip mata pun. Kata, "Mama, aku tak beriman," kata dia. Dia jawab, "Ini orang kerah badui." Allah memberikan pengampunan kepada Uyainah. Dia mengakhiri hayatnya sebagai seorang pahlawan Islam pada zaman Islam menghadapi kuasa besar Parsi dan Rom. Dia tebuh dosa dia. Tebuh dosa dia murtad tu. Masuk Islam, dia berjuang. Berperang zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Untuk menentang musuh-musuh kuasa besar dunia. Operasi ketenteraan yang dilakukan bermula dengan misi menyelamatkan mereka yang terkepung dalam kalangan kumpulan murtad. Mereka dipujuk agar kembali kepada Islam dengan bertaubat. Pendekatan itu telah berhasil apabila mereka beroleh hidayah daripada Allah SWT lalu keluar dari kawasan operasi peperangan. Ini cara nak lawan murtad ialah pujuk. Bukan suruh terang. Suruh serang tidak, pujuk supaya masuk Islam semula. Jadi ramai yang berjaya dipujuk masuk Islam semula.
melemahkan kumpulan murtad. Sebahagian daripada mereka bergabung sebagai tentera Islam. Perkara itu sekaligus mengurangkan jumlah musuh dan melemahkan kedudukan mereka, jelas menunjukkan betapa terpesongnya Tulaihah dan pengikutnya yang terpengaruh dengan kesesatan yang nyata. Nyatalah Tulaihah ni seorang yang sesat, bukan dia murtad, sesat pula, dan pengikut dia dapat diselamatkan. Realiti ini dapat dipahami dengan jelas melalui tindak tanduk dan ucapan Tulaihah. Mereka yang menjadi pengikutnya terdiri daripada golongan yang terlalu jahil dan lemah iman mereka kerana tidak mengenali Islam secara dekat. Kabilah Taif kembali kepada Islam kerana sebahagian daripada mereka ialah penganut Kristian, ahli kitab, yang sangat memahami kesesatan Tulaihah. Pemimpin kabilah Taif yang berilmu, Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, ialah seorang yang alim dan dikenali kemuliaan akhlaknya sejak zaman jahiliyah lagi. Kisah bagaimana Adi menganut Islam pada zaman SAW sangat masyhur. Keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan orang yang berilmu dan dihormati dalam satu-satu kaum. Jadi kabilah Taif dapat diselamatkan kerana dalam kabilah itu ada orang alim, ada orang mengaji, ada orang belajar. Jadi menunjukkan bahawa tiap-tiap kampung tu kena ada orang alim, kena ada orang belajar, kena ada orang reti. Jangan tak ada orang reti, tak ada orang alim. Jadi rosak kampung itu. Kalau kampung tu ada orang alim, ada orang yang tahu, orang yang pandai, memimpin, selamatlah kampung tu. Macam kabilah Taif ni. Jadi kabilah-kabilah yang kampung dia tak ada orang alim, tak ada orang reti, tak selamat. Di sinilah perlunya ada orang yang mengajar agama tiap-tiap kampung supaya selamat daripada murtad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Serangan terhadap Bani Tamim. Setelah berjaya mengalahkan kumpulan murtad terbesar di utara Madinah, yakni Bani Asad, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an kemudian diarah supaya bergerak ke timur, yakni ke arah Teluk Parsi. Kabilah terbesar di sana ialah Bani Tamim, yang terdiri daripada dua kumpulan, iaitu penganut Kristian dan penyembah berhala. Bani Tamim ialah kabilah Arab Badui yang tinggal di timur semenanjung Arab. Mereka menganut dua agama, sama ada agama Kristian ataupun agama menyembah berhala. Pada awalnya mengaku Islam atau murtad, keluar daripada Islam. Mereka juga sebagaimana kabilah-kabilah Arab yang pernah menghantar utusan menemui Rasulullah SAW dan membuat pengakuan menganut Islam. Lalu Rasulullah SAW melantik pegawai-pegawai dalam kalangan pemimpin tempatan bagi mentadbir wilayah itu setelah diketahui pengaruh mereka yang besar. Mereka datang berjumpa dengan Nabi, khususnya lepas Fathu Makkah. Tengok Nabi dah kuat, Islam dah kuat, masuk Islam. Nabi lantik pemimpin-pemimpin mereka menjadi ketua dan pentadbir di kawasan Bani Tamim. Bila dengar Nabi wafat, murtad, keluar daripada Islam. Bukan kesemua pemimpin Bani Tamim murtad daripada Islam, kerana masih wujud dalam kalangan mereka yang setia dengan Islam. Demikian itu disebabkan terdapat dalam kalangan mereka kelompok-kelompok yang masih lagi mengutuskan zakat ke Mekah. Bukan semua Bani Tamim murtad. Ada kampung yang tak murtad. Bahkan hantar zakat ke Madinah. Hantar harta zakat, zakat binatang, zakat pertanian dan sebagainya. Namun begitu mereka tidak mampu berdepan dengan kumpulan murtad yang terlalu ganas dan kejam. Mereka terpaksa menyembunyikan diri dan memendamkan iman di dalam diri masing-masing
Bahkan ada dalam kalangan mereka yang cuba memberanikan diri untuk menentang kumpulan yang murtad, namun tidak mampu menghapuskan mereka. Terdapat kalangan Bani Tamim yang tak murtad. Bukan. Ada yang takut menyembunyikan diri senyap, beribadat di rumah masing-masing. Ada pula yang berani menyerang yang murtad, serangan gerila, serangan pukul lari. Tapi nak lawan tak boleh kerana tak ada kekuatan. Ramai sangat yang murtad. Sebahagian yang lain daripada kabilah itu pula mengaku Islam, tetapi membatalkan hukum zakat kerana terlalu sayang akan harta. Hal ini demikian kerana mereka menganggapnya satu bebanan cukai sahaja, bukannya ibadat yang menjadi rukun Islam. Ada pula yang Islam sekadar semayang, zakat tak ada. Ingat zakat ni cukai. Zakat ni ibadat harta, rukun Islam, wajib ditunaikan. Dia kata zakat tak wajib. Ini satu pokok. Antara kumpulan murtad yang paling terkemuka ialah mereka yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Sajah binti Al-Haris yang mengaku menjadi Nabi yang dilantik oleh Tuhan. Kumpulan ini menjadi tentera dengan jumlah yang besar. Satu kumpulan kabilah, ketua dia orang perempuan, nama Sajah, mengaku jadi Nabi. Sajah ni, sehingga kan kabilah yang lain menyertainya dan bersedia untuk mencabar Musailamah Al-Kadzab, pemimpin Bani Hanifah yang mengaku menjadi Nabi juga. Musailamah melakukan tipu helah dan menggoda Sajah sehingga berkahwin dengannya, namun perkahwinan itu hanya bertahan untuk beberapa hari saja. Di sana ada Musailamah Al-Kadzab mengaku jadi Nabi juga, mengaku jadi Nabi. Musailamah kacik Sajahnya ajak kahwin, jadi dua Nabi lah, Nabi dengan Nabi kahwin. Nabi lelaki, Nabi puan, Nabi pelawak. Lagi kuat kumpulan dia. Tapi perkahwinan tak lama. Maka pengikut Sajah berkata kepadanya, ma'indaki. Pengikut dia tanya pada Sajah setelah kahwin, apa kamu perolehi wahai Sajah? Boleh apa? Mengkahwin dengan Musailamah boleh apa? Kahwin dengan Nabi tu boleh apa? Lalu Sajah menjawab, kana 'alal haqqi fatabi'tuhu wa tazawwajtuhu. Aku dapati dirinya Musailamah berada atas jalan yang benar, maka aku mengikutnya dan mengahwininya. Aku tengok dia betul macam aku juga, aku kahwin dengan dia, kata dia. Pengikutnya bertanya, hal asdaqaki syai'an? Adakah dia memberikan kepadamu maharnya, mah kahwin? Kahwin ada tak belanja nikah? Musailamah beri duit kamu? Sajah menjawab, tiada, tak ada. La, tak ada. Apabila Sajah datang semula bagi menuntut mahar miliknya, tiba-tiba pintu kota sudah ditutup. Musailamah, kampung dia ada kota, tutup pintu kota. Setelah berunding, Musailamah meminta agar dihantar wakil. Sajah menghantar Syabas bin Rubi' untuk menjadi wakilnya. Dalam perundingan itu Musailamah bersetuju bahawa mahar perkahwinan mereka ialah menghapuskan sembahyang isyak dan subuh. Senang dia. Mah kahwin dia terawih maya siap maya subuh. Isyak subuh tak ada. Jadi garik apa ni, Zuhur, Asar garik je. Isyak subuh tak ada. Itu dalam mah kahwin. Kata Musailamah. Dia tipu belaka ni. Sebelumnya mereka bersetuju untuk berdamai dengan bayaran separuh daripada setahun hasil daerah Yamamah. Sajah menyerahkan separuh daripada pendapatannya kepada beberapa kabilah yang menjadi pengikutnya. Belanja beri hasil pendapatan pertanian dah ada. Lepas tu gugurkan sembahyang isya dengan subuh. Sajah terkejut dengan kedatangan tentera pimpinan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Lalu dia mengarahkan tenteranya agar berundur dan melarikan diri. Sajah dan kabilah Bani Taghlib menyembunyikan diri sehingga meninggal dunia ketika berada dengan saudara maranya dalam kalangan puak itu. Sebahagian ahli sejarah menyatakan bahawa dia kembali semula kepada Islam
dan meninggal dunia pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Ada yang mengatakan bila Tuan Sri Khalid siapa tentera Islam, siapa dia tengok tentera Islam ni kuat, lari pokok dia, lari dan dia bersembunyi. Ada riwayat kata dia mati tempat sembunyian dia, ada riwayat kata dia Islam semula, mati zaman Bani Umayyah. Ada riwayat kata begitu. Ini saja. Malik bin Nuwairah juga berasal dari Bani Tamim. Dia berpecah daripada kumpulan Sadah, lalu menyatakan penyesalannya kerana mengikuti ajaran sesat. Malik dan pengikutnya kembali mengaku Islam, tetapi mereka membatalkan hukum kewajipan zakat. Ini satu pulau. Islam sembahyang saja, zakat tak wajib. Zakat tak wajib. Sebab zakat ni hukum Islam. Bila kata tak wajib, kafir lah juga, murtad juga, walaupun sembahyang. Sebab itu tentera Islam pimpinan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu tiba di kawasan bernama Butah, iaitu lokasi keberadaan Malik bin Nuwairah dan pengikutnya. Khalid radhiyallahu anhu menjadi serba salah ketika itu. Pasukan Al-Ansar mendahului pasukan lain. Mereka memujuk Malik bin Nuwairah supaya bertaubat. Ada dua pasukan berpecah. Pasukan Ansar pujuk Malik bin Nuwairah masuk Islam semula. Khalid ni tak ada pujuk, serang. Terdapat riwayat yang mengatakan bahawa Malik bin Nuwairah bertaubat, dan ada juga yang menyatakan sebaliknya. Namun pasukan Khalid radhiyallahu anhu telah bertindak membunuh Malik bin Nuwairah. Perkara yang menjadi satu masalah besar, iaitu Khalid radhiyallahu anhu mengambil isteri Malik bin Nuwairah yang dikatakan seorang wanita yang jelita, lalu mengahwininya. Jadi masalah. Khalid Walid serang, bunuh Malik bin Nuwairah, ambil bini dia, nikah bini dia. Pasukan Ansar kata dia dah bertaubat, jadi balas sama sendiri. Masalah. Kejadian yang berlaku sangat dimarahi oleh beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang berada dalam pasukannya, seperti Abu Qatadah yang langsung pulang ke Madinah. Berita tersebut disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan didengar oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Qatadah balik cerita apa yang berlaku. Malik bin Nuwairah ni bunuh, dibunuh oleh Khalid bin Walid. Tu kahwin dengan bini dia. Abu Qatadah siapa ke Abu Bakar, Sayyidina Umar dengar, hak ni musang, hak dengar ni musang, hak ni pula Abu Bakar ada pertimbangan dia. Abu Bakar radhiyallahu terpaksa menangani masalah dengan penuh kebijaksanaan supaya tidak mengganggu operasi ketenteraan yang masih berjalan dengan keadaan yang belum selamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan perasaan marah mendesak agar Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya memecat Khalid radhiyallahu anhu, bahkan menghukumnya dengan hukuman yang keras sehingga tahap hukuman qisas atau hudud. Umar kata kena hukum dia bunuh, hukum bunuh ataupun hukum kejam. Kata Sayyidina Umar, ni kahwin dengan bini orang, ni tak boleh. Orang ramai mula bercakap tentang perkara itu. Pada masa yang sama datang pula Mutamim bin Nuwairah, saudara lelaki mangsa yang meminta hak daripada saudaranya yang dibunuh. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta Umar radhiyallahu agar bertenang kerana banyak kemungkinan boleh berlaku, antaranya kesilapan ijtihad Khalid radhiyallahu anhu dalam membuat keputusan. Abu Bakar suruh bertenang. Dalam masa yang sama, adik-beradik Malik bin Nuwairah datang membuat tuntutan kerana abang dia dibunuh. Tuntutan diat. Diat ialah pampasan lah. Bila bunuh silap dalam peperangan, kena bayar pampasan. Jumpa dengan Abu Bakar. Sudah. Abu Bakar suruh bertenang. Mesti dia adili dengan sebaik-baiknya. Khalifah Abu Bakar menegaskan bahawa Khalid radhiyallahu adalah sebahagian daripada pedang-pedang Allah SWT yang dihunuskan untuk menentang musuhnya.
Demikian itulah gelaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Khalid radhiyallahu anhu kerana berjaya menyelamatkan tentera Islam dalam perang Mu'tah yang sangat masyhur. Khalid bin Walid ini bukan serangan. Nabi beri gelaran pedang Allah dan pedang Rasulnya. Nabi beri gelaran Khalid bin Walid ni. Nak bertindak macam mana Abu Bakar ni? Sayyidina Umar suruh bunuh pula. Kerana kahwin dengan bini orang. Kata Sayyidina Umar. Khalid bin Walid dia kembali ke Madinah, dipanggil kemari. Menemui Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan memakai pakaian yang segok. Khalid bin Walid pakai segok pada balik ke Madinah. Menang perang. Banyaklah rampasannya. Pakai segok. Dipacakkan beberapa batang anak panah di atas serbannya. Buat anak panah atas serban ni. Buat piasan. Khalid bin Walid. Setelah tiba Umar radhiyallahu anhu merentap anak panah yang dipacak dan mematahkannya dengan geram seraya berkata, bila Khalid sapa, Sayyidina Umar rabu anak panah atas kepala ni repi. Kemudian tu kata, "Arya'an qatalta amra'an musliman thumma nazawta 'ala imra'atihi wallahi la arjumannaka bil janadil." Adakah kamu merasa bangga dengan membunuh seorang muslim kemudian kamu mengahwini isterinya? Demi Allah aku akan merejammu dengan batu-batu, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, Khalid radhiyallahu anhu tidak melawan. Khalid tak lawan dan berlalu pergi tanpa mempedulikan Umar radhiyallahu anhu yang mengasarinya. Bila terus menghadap Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memberikan alasan atas perbuatannya. Khalid malu masuk dan beri alasan atas perbuatan dia. Alasan dia ni ialah Malik bin Huwairah kata zakat tak wajib. Tak wajib zakat. Selepas itu Khalid bin Walid keluar dari pertemuan tanpa menerima apa-apa hukuman, menyebabkan Umar radhiyallahu terdiam. Saya tak hukum. Sebab Khalid beri penjelasan, Malik bin Huwairah ni kata zakat tak wajib. Zakat tak wajib. Mereka kata zakat tak wajib, mana murtad lah. Zakat tak wajib. Sayyidina apa? Sayyidina Bakar tak hukum. Keluar Sayyidina Umar dah kata-kata. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintah supaya pampasan dibayar kepada keluarga Malik bin Huwairah kerana menjadikannya kesalahan yang tidak sampai ke peringkat menjatuhkan hukuman mati mengikut hukuman qisas atau hudud. Abu Bakar merendahkan hukuman. Hukumannya ialah bayar diat. Bayar diatnya ialah beberapa ratus ekor unta. Sekarang ni duit lah. Ratus ekor unta ni ratus ribu lah. Atau dekat sejuta. Harga sekarang. Bayar pampasan. Bayar pampasan dalam keadaan Khalid tak dihukum. Sayyidina Umar tak kata-kata. Pengajaran perkara yang berlaku menyerlahkan lagi kebijaksanaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam menangani masalah antara pengajaran ialah kita dapat pengajaran daripada tindakan Abu Bakar ni dari segi hukum. Pengajarannya yang pertama, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak dipecat walaupun menerima desakan dan tekanan daripada pelbagai pihak. Beliau bertindak demikian kerana mengutamakan keadaan darurat dalam menghadapi peperangan yang tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Abu Bakar mengambil tindakan kerana yang pertama perlu diteliti, tak jelas. Yang keduanya dalam suasana perang, tindak atas panglima. Kalau tindak atas panglima melemahkan moral tentera. Amatlah penting agar ia tidak menjejaskan penyusunan tentera dan melemahkan anggota pasukan dengan pelaksanaan siasat syariah menolak mudarat yang lebih besar. Mudarat lebih besar. Kalau pecah Khalid, mudarat lebih besar. Islam dalam bahaya. Yang kedua, hukum qisas dan hudud tidak boleh dilakukan apabila adanya keraguan. Kerana Rasulullah SAW bersabda, idra'ul hudud bis syubhat. Hendaklah dihukum hudud apabila tidak boleh. Hendaklah hindarkan hukuman hudud apabila ada kekeliruan. Hukuman hudud tak boleh kalau ada kekeliruan.
Contohnya, orang curi barang. Barang tu ditempat simpang yang tak patut simpan barang. Tak boleh kerat tangan. Kalau barang tu disimpan tempat yang tak patut, tak boleh hudud. Kena pergi pada hukuman ta'zir, hukuman lebih rendah. Ataupun tuduhannya saksinya tak cukup. Kalau saksi tak cukup, tak boleh hukum. Pergi pada ta'zir, rendah hukumannya. Jadi dalam kes ni, Khalid bin Walid bertindak kerana pertikaian. Malik bin Bayrah ni kata zakat tak wajib. Ataupun dia bertaubat sungguh, tak tahu, tak jelas suasana itu. Maka bakal tak hukum. Malik bin Wairah yang dibunuh itu menunjukkan keislamannya, tetapi pada masa yang sama menyatakan hukum menunaikan zakat tidak wajib. Zakat tak wajib. Hujah Khalid radhiyallahu anhu tindakannya ialah setelah berundur daripada mengikut nabi palsu yang bernama Sajah, Malik terus menyertai kabilah yang beriman dengan kalangan Bani Tamim. Mereka itulah yang membantu kedatangan tentera Islam, tetapi Malik masih bertegas dengan menafikan kewajipan zakat yang menjadikan rukun agama Islam. Walaupun Malik bergabung dengan tentera yang masuk Islam, tapi dia masih kata zakat tak wajib. Ini pertikaiannya. Walaupun para ulama meriwayatkan pelbagai ulasan dalam kitab karangan mereka, para orientalis juga mengambil peluang bagi menafsirkan peristiwa tersebut secara salah. Cerita macam ni orang putih ambil lah. Orang putih ambil untuk menuduh Islam ni tak adil, Islam ni macam-macam. Jadi kita kena percayalah, jangan percaya kalau orang bukan Islam. Kita tidak digalakkan untuk membincangkan kesalahan ijtihad dalam perkara agama yang berlaku dalam kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Kita kembalikan kepada ajaran Allah yang mengajak asas kepada kita untuk bersikap dengan adil terhadap generasi yang terdahulu. Jadi kesalahan para sahabat ni kita balik pada Quran. Quran kata, bila kita tengok para sahabat buat silap, baca firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang Islam, orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka, daripada sahabat, berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah, amat kasihan belas dan rahmat. Itu doa kita kepada sahabat radhiyallahu anhum. Sebarang kesalahan dia, kita harap diampun Allah Ta'ala, kerana jasa para sahabat ni sangat besar. Dengan sebab perjuangan mereka lah Islam sampai pada kita. Wallahu a'lam.